Let's discuss question number 8. The equation of motion for a mass at the end of a particular spring is x equals to 0.3 sine 2t in unit of meter. Calculate A, displacement at t equals to 0.5 second and 2 second. B, acceleration when its displacement is 0.15 meter. C, maximum acceleration. D, sketch the acceleration displacement graph. And E, sketch the displacement time graph of the motion. Okey, untuk soalan ini kita diberikan persamaan iaitu x sama dengan 0.3 sin 2t. Daripada equation ini, kita boleh keluarkan maklumat. Yang pertama adalah nilai amplitude ataupun kita compare terlebih dahulu equation ni dengan equation yang asal. X sama dengan A sin omega t. Okey, bila kita compare, kita akan dapat nilai A bersamaan dengan 0.3 meter. Manakala omega adalah 2 ya. So yang ini 2 dalam unit radian per second. Okey, soalan yang pertama iaitu A, kita kena kira berapakah sesarannya bila masanya 0.5 saat serta 2 saat. Okey, pertama selesaikan dulu bila t-nya adalah 0.5 saat. Okey, daripada equation yang asal tadi, kita akan gantikan nilai t ni sebagai 0.5. Okey, so kamu akan dapat 0.3 sin 1. Okey, sin 1 ni mesti dalam unit radian. Okey, kalkulator kamu tukarkan kepada mode radian dan kamu tekanlah sin 1 ini dan darabkan dengan 0.3. So kamu akan dapat nilai x ni adalah 0.252 meter. Okey, so pada gambar rajah bandul ni, kita boleh perhatikan bahawa bandul asalnya bermula pada T0 sama dengan X0. Okey, kemudian dia akan berayunlah ke sebelah kanan. Okey, kita tahu bahawa maksimum displacement untuk bandul ini adalah X sama dengan positif A, iaitu sama dengan positif 0.3 meter. Okey, bermaksud bila masanya menjadi 0.5 saat yang kita kira tadi, kita dapat sesaran yang dilalui oleh objek ini adalah 0.252 meter. Dan nilai ini menghampiri kepada 0.3 meter lah. So kita akan lukiskan dekat sini lah. Maksudnya bandul ni akan berada di antara di antara X0 kepada X0.3 meter lah. Okey, ini pada masa T-nya adalah 0.5 saat. Okey, manakala untuk T 2 saat, okey, lagi sekali kita akan masukkanlah nilai T ni sekarang, kita akan gantikan sebagai 2 saat. Okey, kamu akan dapat 0.3 sin 4. Lagi sekali, sin 4 belakang ni mesti dalam unit radian. Okey, darabkanlah. Kamu akan dapat X ialah negatif 0.23 meter. Okey, kalau jawapan kamu negatif, sila letakkannya sebagai negatif. Okey. So, bila T 2 saat, kita akan dapati bandul ini sebenarnya sedang berada di sebelah kiri. Okey, negatif kan? Kamu akan dapat sebelah kiri lah. So, macam biasa tadilah, kamu akan dapat amplitude-nya adalah negatif 0.3 meter. Bermaksud, X 0.23 meter ni akan berada di antara X0 dengan
X negatif 0.3 meter. Okey, seterusnya untuk soalan B, kita nak kira pecutan. Okey, bila sesarannya ialah 0.15 meter. Okey, untuk kira pecutan, kita akan mengguna pakai X sama dengan negatif omega kuasa 2X. Okey, ini rumus untuk pecutan. Make sure mesti ada negatif di hadapannya lah. Kita akan masukkanlah X kita sekarang adalah 0.15 meter. Okey, ganti masuk dalam equation ni. Kamu akan dapat negatif omega ni 2 kuasa 2 X 0.15. So, negatif positif kamu akan dapat negatif ya. So, jawapan kita pecutannya akan menjadi negatif 0.6 meter per second. Lagi sekali, kalau jawapan kamu tu negatif, sila letak negatif ya. Jangan sekali-sekali kamu mempositifkan jawapannya lah. Okey, bermaksud untuk kes yang ini, bila bandul kita ni disesarkan ke sebelah kanan. Okey, yang ni bila T kosong, kamu dapat S kosong kan. Sekarang dah sesar sebelah kanan. Sesar ke sebelah kanan, okey, iaitu pada X sama dengan 0.15 meter. Okey, kamu akan dapat pada ketika ini pecutannya akan menjadi iaitu A sama dengan negatif 0.6 meter per second. Kenapa dapat negatif? Sebab bila X kita positif, oleh sebab itu kamu akan dapat A-nya akan menjadi negatif. Means that arah A ni akan sentiasa menuju ke titik keseimbangan. Okey. So yang A saya kira ni bukan A maksimum sebenarnya ya. Yang ini A pada kedudukan X-nya 0.15 meter. Okey, manakala untuk soalan C, kita nak kira pula maximum acceleration. Okey, macam biasa, okey, formula asal kamu akan gunakan adalah A sama dengan negatif omega kuasa 2X juga ya. Okey, cuma untuk kes ni, untuk mencari pecutan maksimum, X ini mestilah berada pada kedudukan amplitude, iaitu pada kedudukan sesaran maksimum. Okey, gantikanlah X dengan A ya. Kamu akan dapat A sama dengan negatif omega square A. Okey, negatif lah kat sini ya. So, omega ni masukkanlah 2 kuasa 2. So, A ni kita boleh ambil sebagai positif 0.3. Kamu akan dapat pecutan maksimumnya akan jadi 1.2 meter per second. Okey. So, katakanlah dekat sini kita punya amplitude di sini ya. Contoh je Okey. So, kita akan dapat pada kedudukan ini pecutannya akan jadi menuju ke titik keseimbangan lah. Kamu akan dapat A ni sama dengan negatif 1.2 meter per second. Okey, yang ni kalau dia duduk di sebelah kanan. Okey, kalau kamu nak ambil negatif 0.3 pun boleh juga Kalau yang ni kamu gantikan sebagai negatif 0.3, boleh aja. Cuma kamu akan dapat nanti A ni akan jadi positif 1.2 meter per second. Maksudnya yang ni kita akan dapat bandul ni akan duduk di sebelah kiri. Okey, yang ni kamu akan dapat yang X sama dengan negatif A lah. Sama dengan negatif 0.3 ya. So, mana pecutannya? Kamu akan dapat pecutannya akan menuju ke titik keseimbangan. Ini arah untuk pecutannya. Ini A maksimum kita. Yang mana kamu akan dapat sebagai 1.2 meter per second. Okey, nak kira A maksimum ni boleh ambil sama ada sebelah kanan atau sebelah kiri.
Okey, seterusnya soalan D. Kita kena melakarkan satu graf iaitu A melawan X. So untuk graf A versus X, kamu akan dapat bentuk grafnya mestilah linear yang mana dia akan pintas pada origin ya. So paksi Y kamu labelkanlah. Okey, yang ni mestilah pecutan kita ya. In unit of meter per second, second. Paksi X kita ialah sesaran dalam unit meter. Okey, boleh guna unit SI lah. So kamu labelkan dekat sini nilai amplitude kita adalah 0.3 dan positif 0.3 negatif 0.3. Negatif ni ya. So kamu akan dapat dua nilai lah, satu positif, satu negatif. Ini nilai amplitude. Okey, ni A ya sebenarnya, ni A. This one is negatif A lah. Okey, paksi Y kamu akan masukkan nilai pecutan. So kamu akan dapat 1.2, yang ni positif, yang ni pula negatif 1.2. Okey, so kamu akan buat satu garis lurus kat sini Kamu akan buat satu garis lurus dan dia mesti pintas ataupun lalu dekat origin. Okey, daripada graf ni kamu akan nampak nantilah yang mana bila X kita iaitu sama dengan positif A 0.3, pecutannya mesti apa? Negatif 1.2. Kalau kamu ada negatif 0.3, yang ni ya, amplitude negatif 0.3, pecutan kamu akan dapat 1.2. Okey, ni dah grafnya. Okey, make sure ada label ya. Okey, dan seterusnya soalan E. Kita nak melakarkan graf X melawan T. So, untuk XT graf, kamu akan dapat sinusoidal Dia mesti sinusoidal graf lah. Okey, sama ada graf sin ataupun graf cos. Okey, untuk soalan kita ni, kita akan dapat grafnya ialah graf sin ya. Kenapa? Sebab bila T kosong, kita akan dapat X-nya sama dengan kosong. Okey, so untuk graf ni, paksi Y, kamu labelkanlah ini adalah X dalam meter dan paksi X kita ialah T ya, masa dalam second. So, nyatakanlah berapa amplitude-nya. So, kita akan dapat 0.3 dan negatif 0.3 lah. So, kamu akan remark kat sini, ini adalah had Ni nilai maksimum lah untuk graf kita. Ni boleh tandakan ni dotted line ni ya. Okey, dan bentuk graf kamu akan dapat sinusoidal graf lah. Ini graf sin So kamu hanya akan lakarkanlah graf sin ni. Okey, lakarkanlah untuk satu ayunan lengkap atau boleh dua ayunan lengkap. Okey, paksi X untuk masa kena labelkanlah masanya. Nak kira masa ataupun tempohnya, kita perlu pakai rumus omega lah. Sama dengan 2 pi per T. So, kita tahu omega tadi adalah 2. Samakan dengan 2 pi per T. Kamu akan dapat T akan jadi pi second. Okey. Ataupun T sama dengan 3.142 ya. Second lah. Okey, jawapan masa ni boleh bagi dalam bentuk second ataupun dalam bentuk pi atau dalam bentuk nilai. So kamu akan dapat untuk one cycle. Okey, nilainya pi lah kat sini Ni pi. So untuk two cycle kamu akan dapat 2 pi. Okey, dah siap.